Assalamualaikum dan salam sejahtera, semuanya sehat? Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Apapun yang penting, kita semuanya kena sentiasa menjaga kesehatan kita, terutamanya pada musim pandemik ini. Baiklah, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nasra binti Ahmad Long, dan hari ini saya telah ditugaskan untuk mengajar kamu semua berkaitan satu topik yang sangat berkaitan rapat dengan kita. Sebelum itu, saya telah dimaklumkan sebentar tadi oleh ketua kelas kamu bahwa kehadiran hari ini adalah penuh. Tahniah saya ucapkan kerana kamu semua memilih untuk hadir pada hari ini yang sememangnya akan memberikan banyak manfaat kepada kamu semua. Sebelum memulakan pembelajaran, saya mau kamu duduk dalam keadaan yang selesa dan sediakan alat tulis untuk mencatat maklumat penting tentang pembelajaran hari ini. Saya harap kamu semua dapat memberikan tumpuan dengan sepenuhnya. Berikut merupakan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Bolehkah saya tahu apa yang kamu faham tentang tajuk ini? Betul, sudah semestinya ianya berlaku di dalam tubuh kita. Oleh itu, untuk mempelajari sistem peredaran darah dengan lebih mendalam, kita akan mempelajari subtopik yang berikut, yaitu bagaimana darah beredar, komposisi darah, sel-sel darah, nadi, dan bagaimana nadi dapat dirasai. Pembelajaran hari ini juga dilakukan agar di akhir sesi pembelajaran ini, setiap pelajar akan dapat menghuraikan definisi sistem peredaran darah, kenal pasti komposisi dan sel-sel darah, huraikan definisi nadi, dan kenal pasti lokasi nadi pada tubuh badan manusia. Baiklah, mari kita mulakan dengan subtopik yang pertama, yaitu bagaimana darah beredar. Sistem peredaran darah memainkan peranan yang sangat penting di dalam tubuh kita. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Terdapat 4 bagian utama dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, peparu, salur darah, dan darah. Jantung adalah organ yang mengepam darah ke seluruh peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar dari jantung. Bagian kiri jantung mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh, manakala bagian kanan jantung pula mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Peparu pula ialah organ yang menjadi tempat pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Manakala salur darah merupakan tiub laluan untuk darah mengalir. Salur darah ini akan mengangkut darah ke seluruh bagian tubuh. Akhir sekali, darah. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bagian tubuh. Darah akan mengangkut oksigen, nutrien, air, dan bahan kumuh. Baiklah, setakat ini semuanya paham? Oke, kita akan teruskan dengan subtopik yang kedua, yaitu komposisi darah. Komposisi darah terdiri daripada plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah adalah bahagian darah tanpa sel yang bersifat cecair. Sebanyak 90% plasma terdiri daripada air. Plasma darah merupakan larutan yang berwarna jernih kekuningan yang mempunyai bahan larut seperti enzim, hormon, antibodi, dan sebagainya. Manakala sel-sel darah pula adalah bahagian darah yang bersifat pepejal. Sel-sel darah terdiri daripada sel darah merah, sel darah putih, dan sel pembeku darah. Oleh itu, apakah yang dimaksudkan dengan sel-sel darah? Sel-sel darah terdiri daripada sel darah merah yang juga dikenali sebagai eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan sel pembeku darah platelet. Sel darah merah merupakan sel darah yang menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Ianya berbentuk ceper dui cekung. Sel darah merah mengandungi pigmen hemoglobin yang membuat darah menjadi berwarna merah. Sel darah merah juga dijangka boleh hidup selama 120 hari. Gambar aja di sebelah menunjukkan contoh sel darah merah yang terdapat di dalam tubuh kita. Seterusnya, sel darah putih, yang juga dikenali sebagai leukosit. Sel darah putih mempunyai bentuk yang tidak tetap, yaitu berubah-ubah, tidak berwarna, dan mempunyai nukleus. Ianya dihasilkan dalam tulang sumsum dan kelenjar limfa. Sel darah putih memiliki fungsi utama sebagai merespon imun, mengenali, dan mematikan kuman penyakit. Dari segi ukuran,
sel darah putih adalah lebih besar berbanding sel darah merah. Ianya dijangka boleh hidup selama 30 jam. Gambar aja di sebelah menunjukkan contoh sel-sel darah putih yang terdapat di dalam tubuh kita. Akhir sekali, sel pembeku darah, yaitu platelet. Sel pembeku darah ini terbentuk daripada luluhan sel-sel lain, yaitu juga dikenali sebagai trombosit. Ianya merupakan fragmen sel yang terlibat dalam pembekuan darah. Bentuknya tidak teratur, tidak mempunyai nukleus serta berukuran lebih kecil berbanding sel darah merah ataupun sel darah putih. Sel pembeku darah dijangka boleh hidup selama 10 hari. Baiklah, untuk subtopik yang keempat pula kita akan mempelajari tentang nadi. Nadi bermaksud denyutan pada salur darah yang terhasil melalui proses pengembangan arteri akibat tekanan daripada degupan jantung. Denyutan nadi yang terhasil adalah tidak tetap dan berubah-ubah kerana ianya dipengaruhi oleh kelajuan degupan jantung seseorang akibat beberapa faktor seperti perasaan cemas, takut, marah, dan seumpamanya. Tujuan pemeriksaan nadi adalah untuk mengetahui keadaan nadi sama ada kuat, lemah, ataupun tiada nadi. Untuk mengetahui keadaan semasa nadi, kita perlulah mendapatkan bacaan kadar denyutan nadi di beberapa lokasi nadi yang terdapat pada tubuh badan manusia. Oleh itu, bagaimanakah nadi dapat dirasai? Terdapat beberapa tempat pada badan untuk merasai denyutan nadi. Tempat-tempat ini juga dikenali sebagai titik nadi. Kita boleh merasai denyutan nadi melalui kulit kerana arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Oleh itu, apabila jantung berdegup, denyutan diantar ke arteri-arteri ini dan boleh dirasai melalui kulit. Gambar berikut menunjukkan titik-titik nadi yang terdapat pada badan manusia. Secara keseluruhannya, titik nadi yang terdapat pada badan manusia ada 8 bahagian, tetapi bacaan nadi kebiasaannya akan diambil di bahagian pergelangan tangan kerana titik nadi di bagian pergelangan tangan ini adalah sangat jelas, menonjol, dan mudah dikesan. Kadar denyutan nadi yang terhasil akan menunjukkan kelajuan daya degupan jantung. Oleh itu, kita boleh mengetahui kelajuan dan daya denyutan jantung dengan cara meletakkan 2 jari pada titik nadi dan kira denyutan nadi selama 1 minit. Julat nadi normal adalah seperti yang berikut. Dewasa sebanyak 60 hingga 100 bpm, remaja 70 hingga 120 bpm, kanak-kanak 90 hingga 150 bpm, dan bayi 120 hingga 160 bpm. Secara kesimpulannya, ilmu pengetahuan tentang sistem peredaran ini adalah sangat penting untuk didedahkan kepada orang ramai. Hal ini demikian kerana ilmu pengetahuan ini sudah tentu akan memberikan manfaat kepada kita agar kita dapat mengetahui keadaan kesihatan kita, terutamanya ilmu pengetahuan tentang bacaan nadi. Oke, baiklah, sekarang saya akan edarkan kertas penerangan berkaitan tajuk hari ini. Pastikan kertas tersebut mempunyai 5 halaman yang bercetak. Saya mau kamu baca dan fahami nota tersebut kerana saya akan tanyakan beberapa soalan sebentar saja lagi. Oke, baiklah. Sila nyatakan bagian utama dalam sistem peredaran darah. Betul. Seterusnya, bagian utama sistem peredaran darah terdiri daripada 4 bagian. Siapa yang boleh nyatakan 4 bagian tersebut? Betul, terima kasih. Baiklah, kita akan teruskan dan aktiviti yang terakhir, yaitu saya akan edarkan kertas penilaian kepada kamu. Seperti biasa, saya mau kamu semak muka surat, tulis nama, IC dan tarikh, dan baca aran dengan teliti sebelum menjawab soalan. Saya akan berikan beberapa masa untuk kamu menjawab. Baiklah, kamu boleh mula menjawab. Masa sudah tamat, sila kumpul semua soalan dan hantarkan kepada saya. Saya harap kamu akan bersiap sedia untuk pembelajaran
pembelajaran pada minggu hadapan dan terima kasih atas tumpuan yang kamu berikan kepada pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.